Sekarang kita tengok pula hadis Abu Hurairah, yang mana dalam hadis Abu Hurairah disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal khairus sadaqah ma kana an dhahri ghina wabda biman ta'ul. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah daripada keadaan orang yang beri sedekah itu mempunyai kemampuan, dan mulakan dengan orang yang berada di bawah tanggungan kamu. Hadis ni lebih kurang sama dengan hadis yang lain, walaupun hadis yang sebelum ni, walaupun lafaznya sedikit berbeza, tapi maknanya lebih kurang sama, iaitu Nabi SAW tadi sebut bila Allah berikan kebaikan pada seseorang, mulakan dengan dirinya dan keluarganya. Hadis ni kata sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang dilakukan oleh orang yang ada kemampuan, dan mulakan dengan orang yang kamu tanggung nafkahnya. Maksud kebaikan di dalam hadis awal tadi ialah harta. Sebab Nabi kata dalam hadis kedua ni, sedekah yang terbaik ialah sedekah orang yang ada harta, orang yang ada kemampuan. Kan saya pernah sebut dalam kuliah yang lepas, iblis ni dalam nak menggoda manusia, dia akan tengok kekuatan dan kelemahan manusia. Dia akan tengok kekuatan dan kelemahan. Ada orang dia tengok kelemahan ni boleh untuk dia jadikan orang ni cuai dalam agama. Ada orang dia goda sampai langgar hukum syarak dari sudut meninggalkan benda yang wajib, contohnya. Ada yang pergi buat benda yang haram umpamanya, pergi minum arak, pergi berzina. Dia tahu ini kelemahan. Dia kata kelemahan dia dalam bab jaga syahwat, dia tak boleh. Then syaitan akan guna benda ni untuk goda dia. Tapi ada manusia yang syaitan tengok, iblis tengok, dia ni tak boleh kalau aku ajak dia pergi minum arak, tak boleh. Dia memang tak sentuh. Contohlah, aku nak ajak dia untuk zina, memang dia tak boleh, dia tak sentuh. Syaitan akan tengok pula kekuatan dia. Kekuatan dia apa? Dia ni kekuatan dia dalam bab pemurah, contohnya kan. Kekuatan dia dalam bab otak dia, akal dia bagus. Dia ni kalau membaca, orang lain baca 1 jam, 10 minit baca buku, lagi 50 minit buku baca dia. Boleh faham? Maksudnya tidur lah. Ada, dia ni tak macam tu. Syaitan tengok dah, dia ni baca buku 2 jam, relax je. Boleh habis satu buku 2 jam. Ini kekuatan dia. Jadi orang yang baca buku ni, kekuatan dia dapat ilmu lah. Syaitan akan goda bab ni. Engkau menuntut ilmu banyak, tuntut ilmu sehingga lupa nak beramal. Ada orang kekuatan dia pada beramal, kuat beramal. Syaitan kata teruskan beramal sehingga dia lupa menuntut ilmu. Kan, sehingga dia lupa tuntut ilmu. Tu yang ada dengar cerita dulu kan? Ceritalah tak. Ni sekadar kisah dongeng ajalah. Pak Imam baca bukan main sedap sekali. Itu pun bukan Pak Imam pun, orang tolak dia, orang tengok dia pakai jubah, baru datang masjid, baru menikah, menantu Pak Imam. Pak Imam senak perut. Orang tengok Pak Imam tak datang, menantu Pak Imam pun tolak ke depan. Dia pakai jubah, dia tak pernah jadi imam. Dia pun kata, ish, tak apalah kot, try. Baca Fatihah bukan main sedap. Lepas solat, Masya Allah Pak Imam sedapnya baca Fatihah. Bagus bacaan. Dia kata, Alhamdulillah. Itu belum ambil wuduk lagi tu, kalau ambil wuduk lagi sedap. Rupanya wuduk tak ambil. Sayang. Kan? Ada manusia yang jahil dalam bab hukum hakam agama. Bab membatalkan salat, bab syarat sah salat pun dia tak tahu. Tapi dia kuat ibadat. Golongan ini juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbisu Iblis. Digoda oleh iblis. Ada golongan rajin menuntut ilmu, pergi tuntut ilmu, cari sanad sana, cari sanad sini, pengumpul sanad. Kan, nak cari sanad punya banyak. Yang ni nak sanad, yang tu nak sanad, yang ni nak sanad. Ibnu Jauzi kata, golongan-golongan ni sebahagiannya pada zaman dia kritik.
Ni zaman kurun-kurun yang sebelum ni kan. Dia kritik, dia kata banyak sanad tapi bukan faham pun apa yang dia dapat. Hadis yang dia dapat dengan sanad tu dia tak faham pun. Ini sebenarnya adalah tipu daya iblis. Ada manusia, syaitan tengok, dia ni kekuatan dia pada sifat pemurah. Dia ni pemurah. Jadi syaitan goda dia, bagi sedekah. Ni benda baik. Dia pun bagi sedekah. Nafkah ke anak lupa, nafkah ke isteri lupa. Isteri tanya, bang, rumah kita tak ada beras. Awak jangan banyak tanya boleh tak? Saya nak infak fisabilillah. Saya nak sedekah ke anak orang. Kesian tengok anak orang, padahal anak dia tak makan. Keseimbangan dalam beramal tak ada. Jadi sebab itu Nabi SAW sebagai Nabi yang membawa ajaran yang datang daripada Rabbil Alamin, daripada Tuhan yang mencipta alam. Satu agama yang bersifat realistik. Agama yang boleh diamalkan, bukan agama yang bersifat khayali. Bukan agama yang khayal. Nabi SAW meletakkan satu parameter. Nabi meletakkan satu panduan yang boleh diamalkan. Apa dia? Kamu dituntut untuk melaksanakan sedekah. Tapi bila kamu nak sedekah, pastikan keluarga kamu dapat makan. Cukup makan. Maksudnya ada makanan lah. Pastikan diri kamu juga cukup makan. Ada makanan. Jangan sampai kamu beri sedekah sehingga kamu dan keluarga kamu pula berada dalam keadaan merempat, berada dalam keadaan orang kata apa, kebuluh sehingga mati. Ini adalah ketidakseimbangan bagi orang yang nak melakukan sedekah. Tak seimbanglah dia. Maka sebab itu Nabi SAW letakkan benda ni. Dan kita fahamlah, sebenarnya yang dimaksudkan dengan kebaikan tu adalah harta. Jadi bila kita ada harta, kita tengok diri kita, tengok keluarga kita. Jangan sampai mereka terabai. Bila dah cukup, bila mereka dah ada makanan, dan kita sedekahlah pada orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggalakkan, kalau kita nak bagi hadiah ke apa ke, dahulukan ahli keluarga. Kan? Sehingga sahabat tanya, kalau nak bagi hadiah, nak bagi sedekah, nak bagi pada siapa dulu? Nak bagi pada orang lain ke, nak bagi pada keluarga dulu? Kalau sama-sama memerlukan, Nabi kata, pemberian kepada ahli keluarga sadaqatun wasilah. Dapat pahala sedekah dan juga dapat pahala menghubungkan silaturahim. Okey.